Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, anda bersama saya, KS dan saya Najla. Okey, di Dapur Azadel. Ya, betul. Berkenaan tugas saya hari ini, okey. Tugas saya hari ini nak bercerita dan berkongsi tentang rempah-rempah yang ada di Azadel. Okey. Ya. Banyak rempah yang ada kat sini ya Najla Ya, betul. Najla. Tuan-tuan dan puan-puan yang belum masuk tu, bolehlah masuk. Kan hari ni kita nak berkongsi rempah apa yang ada di Azadel. Betul. Live dari Dapur Azadel. Yes. Saya ni tengok ni penampilan special ni, tengok siap pakai tengkolok semua ya. So ada untuk anda. Ada someone yang request. So saya pakai tanjak lah, nampak ni sangat kemalayuannya pun aduhai. Okey. So okey, ni saya baru dapat ni t-shirt Dapur Azadel yang disponsor oleh Menteri Printing. Okey, Menteri Printing terbaik. Jika anda ingin baju-baju Azadel dan baju-baju t-shirt yang lain tu, boleh layari azadel.com. Okey. Tu bukan part dia Okey. Sekarang ni, okey, apa Najla? Kita nak ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton video ni, jangan lupa like dan share video ni. Kita sebarkan kebaikan kepada semua orang. Betul. Kalau anda rasa macam susah kan nak keluar tanda PKP ni, nak dapatkan rempah. Yelah, kita nak masak. Hari-hari kita nak masak. Betul tak, Chef? Ya, betul. Jadi, dekat Azadel kita ada semua ni. Boleh tengok dekat depan ni. Apa yang kita ada, Chef? Banyak. Rempah kari ikan ada, rempah kari daging ada, okey. Rempah kari black pepper, serbuk bawang. Semua yang barang-barang yang kita barang-barang bahan-bahan yang ada di dapur. Okey. Macam kita benda-benda rempah-rempah ni dia memudahkan anda di rumah sebenarnya. Okey. Jika katakan saya pakai bawang contohnya kan. Bawang pun okey je kan, bawang merah ni. Betul, tak ada masalah. Dia rasa dia punya jus tu. Ini adalah buffer anda, backup anda di rumah. Andai kata bawang-bawang contoh buruk ke kan, dah lama rosak. Kadang-kadang dia tumbuh tu, ada akar daun dia pula apa semua kan. Ada setengah tu pakai. Nak pakai tak ada masalah, dia tak ada efek apa-apa pun kan. Contoh kalau andai kata yang tak nak pakai tu, so kita ada serbuk bawang putih, tak payah nak pergi, anak tolong pergi ni, tak payah. So benda tu boleh backup anda, memudahkan anda, memudahkan korang di rumah. Okey. Chef, dengan cerita, dengan rempah Azadel ni, masakan kita dari 30 minit jadi 10 minit, betul ke? InsyaAllah. Itu ada kepakaran-kepakaran lah kan. Tapi tak mustahil benda tu kan. Sebab benda ni dia tak payah sebut-sebut dan rempah ni, dia tak payah nak blender kan, tak payah nak blender, tak payah nak koyak kan, koyak buang kulit apa semua kan, tak payah. So bila kita janji dia bancuh tu, contoh nak masak kari, ambil berapa sudu kari, lepas tu bancuh dalam dengan bawang merah. So bila dah larut baru kita tumis. So sangat mudah bagi anda di rumah. Okey. Misalnya kalau orang yang bujang lah kan, belum berkahwin, rasa Chef, benda ni berguna tak untuk dia orang? Sangat-sangat berguna. Contoh kalau macam orang bujang, dia nak beli blend. Dia nak beli blender kan, blender tu dia bukannya selalu sangat kan, nak masak ke apa semua kan. So bila dia ada serbuk bawang merah, serbuk bawang putih ni, so dia hanya cedok satu sudu atau setengah sudu untuk dia seorang makan, setengah sudu lah. Sebab dia pure rasa dah boleh terus masak kari tanpa menggunakan blender bawang. So tak payah nak pergi pasar kan. Betul. Pasar beli bawang beratur panjang-panjang. Anda cuma masuk ke dalam web azadel.com, beli online, sampai di depan rumah anda. Itu je. Kan simple tu. Okey. So, Chef, dari segi rasa macam mana? Rasa rempah-rempah ni. Macam mana dari segi rasa ni? Okey. Contoh rasa ni rempah kari ikan ni. Rempah kari ikan ni adalah pure. Pure rempah kari ni maksud dia ada dekat sini, dia ada cili, ketumbar, kunyit, jintan manis, kulit kayu manis, halba, lada hitam dan lada putih. So untuk masak masak kari ikan,
anda tak perlu nak blend halia. Tak perlu. Tak perlu ya, Chef? Tak perlu. Untuk kari ikan, tak payah letak halia pun tak apa. So dekat sini kita pun ada, sebenarnya kita ada serbuk halia. Okey. Di mana ya? Betul, kekurangan satu tu adalah serbuk halia. Itu tak perlu pun untuk kari ikan, tak payah letak pun serbuk halia. Sebab rempah kari ikan ni, anda letak dia pure, rasa dia punya kari mamak dia tu. Yang mana minat kari mamak tu memang rempah kari dia memang rasa. Sebab apa, saya dah try. Okey. Dan sukatan dia ada sukatan-sukatan Nas. Kalau macam orang yang suka sangat kari kan, sampai orang kata bau tangan tu kan, bau kari. 3 hari 2 malam bau lagi kan. Ini dia. Boleh letak lebih rempah kari. Okey. So itulah rempah yang kita bawakan dari Azadel dengan cara yang senang, penyediaannya memudahkan anda dalam masak, lepas tu rasanya lazat. Apa lagi yang kita cari? Betul tak, Chef? Betul Najla. Okey. Sekarang satu pack ni boleh tahan berapa, Chef? Satu pack ni? Boleh tahan berapa lama, Chef? Lama ni. Walaupun dia 100 gram kan? 100 gram ya, sikit sangat kan? Tak, sebab dia pure. Rasa dia sangat pure. Jika yang mana yang pengguna-pengguna kita yang pernah mengguna produk rempah Azadel ni, contoh macam serbuk bawang ni, dia tahu berapa sukatan je, berapa sudu je guna, dia punya rasa tu mari dah. Dia mari dah. Rasa dia tu kan. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa like dan share video ni. Kita sebarkan kebaikan kepada semua. Bagi sesiapa yang nak tahu rempah apa yang kita ada dekat Azadel ni, di hadapan ni adalah rempah-rempah yang kita ada dari dapur Azadel. Hari ni kita nak tengok satu persatu apa benda rempah-rempah ni kan boleh digunakan untuk masakan apa. Lepas tu idea masakan. Kalau anda nak berkongsi resepi, boleh drop by dekat ruang komen kami. Ataupun anda rasa macam nak kami ceritakan rempah apa secara lebih details, bolehlah komen dulu dekat ruangan komen kami. Kami pun nak berkenalan dengan anda juga. Okey. Tanpa membuang masa, marilah kita tengok apa rempah yang ada dekat dalam Azadel dan mengapa ianya menjadi best selling dalam website Azadel. Ya, betul. Okey. InsyaAllah dekat sini kita ada berapa total ada 18 Okey, buat masa ni kita ada 18 jenis rempah. Okey. Rempah kari ada, rempah kari ikan, rempah kari daging, rempah kerutuk, black pepper, rempah sup ada, rempah kerutuk dia, okey. Rempah kerutuk dia banyak dia punya ni banyak. Selalu orang macam cakap kan kerutuk ni susah sangat nak buat kan? Tak perlu susah tu, rempah kerutuk dah ada. Cuma anda perlu kalau nak buat rempah nak buat daging kerutuk, ayam kerutuk, anda perlukan kerisik, kerisik dan santan atau susu cair. Udah, itu saja. Sebab dia punya rasa tu kan sedap dah. Kita banyak-banyak rempah yang ada dalam ni, rempah kerutuk. Saya try dah buat daging kerutuk dengan nasi Arab. Okey. Rasanya macam mana, Chef? Alhamdulillah, orang yang rasa tu kata alhamdulillah sedap pula kata kan. So kita masak je kan. Cuma kita memang guna pure lah rempah kerutuk ni kan. So bila anda nak cuba, anda boleh dapatkan di Azadel lah. Okay? Sebab ramai yang repeat order rempah-rempah ni. Kira memang produk killer produk lah. Killer produk di Azadel adalah rempah-rempah. Rempah kari, kari ikan, kari daging, kerutuk, bawang. Bawang paling banyak bawang putih, halia. Contoh halia ni kalau kita simpan di rumah, contoh kita beli dekat pasar halia fresh tu kan. Okey. So kadang bila kita simpan di suhu yang tak kena dengan suhu dia akan kering. Contoh di suhu bilik lah, dia akan kering cepat. Lepas tu dia masuk kadang ada yang terbang kecil-kecil tu kan. So dia cepat rosak. Lepas tu bila kita simpan di fridge, dia akan lebam. Dia lebam. So benda halia ni contoh kalau dia nak ni pun seminggu lah fresh tu kan, seminggu. Tapi lepas tu buang. Musim-musim PKP ni nak keluar pun orang pun terhad juga kan. Nak berjalan, nak keluar apa semua kan. So
bila ada serbuk halia ni, dia akan membantu anda. Bila tak ada serbuk halia, alamak buruk kan. So, ada serbuk halia rupanya. So, ambil serbuk halia tu, bubuh je setengah sudu. Satu sudu ikut dia punya kuantiti masakan tu kan. Tapi memang pure. Rasa serbuk halia tu memang pure. Dan anda bukan saja masakan, anda boleh buat air. Boleh buat jus halia. Boleh, tak ada masalah. Cuma tambah gula lah untuk perasa kan. Okey, selain tu, ada lagi produk serbuk kunyit. Serbuk kunyit pun ada di Azadel. Alang-alang beli apa tu? Nak beli serbuk bawang tu kan, ada beli serbuk kunyit kan, dia boleh tahan lama. Dan satu lagi, bila anda beli produk-produk ni, katakan dia adalah kualiti, dia adalah pure, rasa pure dia tu kan, rasa sedap lah orang kata kan. Bila kita masak tu kan, rasa dia punya bawang dia kan, bukannya saya nak claim ni sebab produk Azadel ni, tak. Disebabkan kualiti dia. Itu yang betul penting. Kan, kita sendiri dah cuba, dah masak. Sebab, betul-betul. Resepi-resepi sebelum ni kan dalam video. Dalam video di dalam YouTube, anda boleh search lah di YouTube. Azadel, masakan Azadel, dapur Azadel tu, ada masakan-masakan. Bukannya dapur Azadel, ada yang pengguna kita juga. Bila musim PKP ni, bila dia beli produk Azadel, rempah-rempah ni, dia rasa teruja pula. Kan? Sampai dia buat video untuk upload di YouTube. Dia kata, sebab rempah ni lah, dia punya rasa rempah ni, lepas tu memudahkan dia buat kerja rumah. So, senang katakan. Kalau katakan, disebabkan adanya serbuk-serbuk ni, nak claim sampai 10 saat tu tak pernah sabar kata kan. Tapi ada cara dia masuk dia tu memudahkan anda lah, memudahkan anda di rumah. Ni kita ada Encik Basir Abdullah dan juga Encik Acuk Firman ya. Ya, Assalamualaikum Cik Acuk Firman dan Cik Basir Abdullah. Ya, selamat datang ke live kami. Ya, betul-betul. Selamat datang. So, Najla, kita nak... Ya, saya. Saya akan cerita tentang kelebihan rempah kari ikan. Untuk rempah kari ikan ni, bukan sajakan anda masak kari ikan, gulai ikan, dia boleh buat juga untuk goreng, udang goreng, jenisnya seafood lah, ketam. Kan? Ketam kita masak jenis, orang kata macam masala ke kan. Kari ikan ni membantu anda. Anda gaul dengan udang tu. Kalau kering lah kan, anda perap sekejap, 10 minutes, lepas tu goreng. So dia punya naik rasa, bau dia. Yes, bau dia. Yang penting, bau dia. So lepas tu macam ketam. Kari ketam berempah. Kari ketam. Kalau setengah tu ada yang nak buat berkuah kan. Ada yang nak buat kering. Pun boleh rempah kari ni. Anda gaul saja. Anda gaul kosong, lepas tu perasa perap. Bubuh daun kari. Daun kari itu penting juga. Sebab anda kena tahu kelebihan daun kari ni. Untuk daun kari ni yang saya difahamkan, 2 helai atau 3 helai lah kan. Saya tak pasti, nanti anda boleh search balik. Dia bersamaan dengan 1 gelas susu. Sebab kari lah, daun kari tu kan, dia kalsium. Kita boleh guna untuk perap seafood juga ke? Boleh, tak ada masalah. Walaupun nama dia kari ikan? Ya, boleh, boleh. Udang, sotong, ketam, bukan saja ikan. Dan kari-kari ni anda boleh buat acar. Ya, betul, acar. Masak acar, acar berempah tu. Bila ada acar nenas ke, timun, anda potong kecil-kecil kan, nenas, timun apa semua tu, kita masukkan ni. Pajeri nenas, yang mana suka pajeri, anda boleh masukkan ni rempah kari ikan, letak kerisik. Dan banyak lagi lah yang saya tahu dekat rumah tu, dia banyak, dia orang tu kreatif, terutamanya suri rumah.
dia orang kreatif. Apa yang ada di dapur tu, itulah jadi masakan family. Okey? Saya tahu. Sebab dia orang ni kadang-kadang telur dadar pun masuk juga rempah kari kan. Bukan tak ada kan. Ada kan. Sedap pula tu kan. Ada pengguna-pengguna kita lah yang kongsi dalam WhatsApp kan. Dia orang guna masak sayur kan, bubuh rempah kari. Banyak inti kari pap kan. So banyak masakan yang boleh digunakan rempah kari ini. Itu baru satu, itu baru pasal rempah kari. Rempah kari ikan. Tengok lagi rempah lain. Betapa banyaknya dia punya function Chef. Betul. Okey, kita ada kari daging juga. Kari daging kita ada. Tak sama lah macam kari ikan tadi. Tak sama sebab dia bahan dia contoh kari daging. Kari daging yang ada dengan saya ni, katakan saya bukan nak bagi tahu rempah kita ni apa. Sebab dia punya rasa tu saya tak perlu nak letak contoh bahan-bahan yang lain lah. Macam 3 serangkai, 4 beradik ke apa semua tu. Saya tak perlu letak. Sebab apa, bila saya letak ni, lepas tu saya letak bawang, letak serbuk bawang dengan serbuk halia. Okey, rempah kalau nak masak gulai daging, kari daging, anda letak serbuk halia, sedap. Memang masuk. Okey kan? Contoh macam halia, rempah kari ikan, tak payah letak. Sebab dia ada kelebihan rempah-rempah dia di dalam ni. Sebab dia naik dah dia punya. Okey, tapi kalau rempah kari daging, anda letak serbuk halia, baru naik dia punya rasa. Okey, masakan untuk kari daging, anda buat tu daging gulai kawah. Baru teringat, baru mari gulai kawah. Gulai kawah dia memang kalau masak bubuh kerisik, bubuh rebung, santan. Oh sedap, naik. Memang rasa dia punya gulai kawah dia tu. Kalau anda nak cuba, okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, boleh layari azalea.com untuk lihat banyak-banyak rempah. Okey, selain tu Najla. Apa lagi yang kita ada? Yang tadi dah sudah kita tak tepi lah kot. Okey. Kari daging, kari ikan. Okey, selesai. Okey, macam bawang ni anda tahulah. Bawang merah, serbuk bawang merah ni bila anda bau dia punya ni, tapi tak tahulah dekat luar ada ke tak serbuk bawang merah, wallahualam, saya pun tak pasti. Okey, tapi bila saya guna ni, tapi saya first time tengok serbuk bawang merah ada di Azadel kan. Okey, saya cubalah apa masakan yang saya masak, contoh masak lemak ke, benda yang blend berkenaan dengan bawang kan. Bila saya gunakan serbuk ni, memang jadi. Bukan maksudnya saya nak claim lebih ke tak. Sebab dia mudah. Mudah bagi saya untuk masak dekat rumah. Tapi sebab kita dah jadi kebiasaan kita lah, kena ada bawang merah yang fresh tu, nak blend, baru kita sedap masak kan. Okey, itu bukan saya nak katakan anda kena 100% ada di rumah masing-masing. So kalau macam anda nak guna yang bawang merah yang tu terpulang, cuma yang ni untuk buffer anda, untuk backup anda di rumah. Anda kata bawang-bawang tu tak pakai kan, buruk apa semua kan. So tak payah nak pergi lagi kan kedai 2-3 kali nak beli bawang kan. So anda perlu just masukkan 1 sudu atau 2 sudu mengikut kesesuaian makanan anda, masakan Chef, anda. Okay. Saya nak kongsi sikit pengalaman pasal ni lah pasal serbuk bawang merah ni. Saya ada pengalaman. Pernah satu hari tu kan, saya dah lapar sangat, dah kata orang Terengganu ni lapar lela dah nak makan. Gitu. Jadi saya pun macam tak boleh jadi ni sebab dah sakit perut sangat. Kalau saya fikir saya nak masak mi goreng. Kalau saya fikir saya nak pergi blender bawang lah, saya nak pergi tumis lah. Lama tu. Saya lapar lela ni. Jadi saya macam saya tengok ni kan. Saya nampak ni dekat rak saya punya rak dapur saya kan. Saya pun ambil, masuk kuali kan. Tumis. Lepas jadi. Dan tuan-tuan puan-puan tahu tak? Rasa dia, bukan saya tak bohong ni, saya betul-betul cuba. Lebih sedap daripada saya pergi blender. Okay. So, simple, Cik Najla sendiri. Itu pengalaman saya sendiri.
Dan selain tu kalau macam gulai-gulai ada tak try cuba? Ada sebelum ni ada. Ada pernah cuba. So pandailah masak kan. Mestilah boleh. Ke disebabkan serbuk Azadel boleh masak? Tak, memang saya boleh masak. Tapi dia memudahkan kerja saya. Kalau saya ni, sebab saya ni kalau lapar, saya tak penyabar. Saya kalau lapar memang rasa macam nak marah. Jadi saya kena cepat. Benda tu kena cepat. Jadi bila dia cepat, dia memang inilah saya punya mood tu okey. Dia menyelesaikan masalah dalaman juga lah. Masalah emosi. Betul kan? Bila barang-barang tak ada kan, nak kena tu attention juga kan. Tambah lagi PKP ni, macam mana nak keluar pergi pasar kan Syed? Dah pergi pasar tu, ketua keluarga je kan. Boleh kan? Susah. So, bila ada sebut-sebut rempah-rempah dekat rumah ni, insyaAllah lah dia memudahkan anda lah di rumah kan. Okey, selain tu Najlah, okey, jika anda pengguna-pengguna yang korang-korang yang pernah guna sebut-sebut Azadel, boleh share resepi di laman web kita di page ni boleh komen, boleh kongsi masakan, okey, apa yang boleh buat dengan rempah-rempah ni. Anda boleh letak komen di bawah tu okey. So anda boleh lihat di situ beberapa rempah di skrin anda tu, okey. So banyak produk-produk, ada 8 jenis produk. Itu baru sikit tu. Ada lagi rempah-rempah ada yang saya difahamkan. Contohnya rempah kurma pun ada. Apa yang ada lah dalam Malaysia ni jenis-jenis rempah, insya-Allah akan ada di Azadel. Okey? Dan yang lebih menariknya, kita boleh mix rempah-rempah ni together. Ya, betul. Betul tak? Betul. Kita boleh mix. Ikut korang. Ikut korang nak rasa nak masak apa. Contoh nak buat nasi Arab. Okey, nasi Arab, nasi Bukhari, nasi apa lagi? Biryani. Anda hanya menggunakan, anda campur je. Kreatif. Orang kata kreatif lah. Kari ikan, kari daging, kari kutuk. Anda campur. Dia akan rasa dia punya tu. Tapi tak perlu banyak pun. Setengah sudu kan. Untuk nasi anda tu. Tumis tu. Masuk nasi, gaul sekata. Masukkan air. InsyaAllah. Pasti jadi. Saya percaya. Sebab apa? Saya try dah. Saya try dengan beras basmati lah. Saya buat nasi Arab. Menggunakan rempah kari je pun. Tapi Alhamdulillah jadi kan. Sebab apa? Rempah-rempah nasi Arab kan, rempah yang tu semuanya bahan-bahan dicampur juga. Cuma kita nak buat, kita tak tahu kan. Tapi bila anda kreatif, boleh katakan jadi nasi biryani tu. Lepas tu ada pula ayam goreng berempah kan. Jadi lalu katakan. Okey, lagi apa lagi Najlah? Seterusnya apa yang kita ada ni ke depan ni baby? Yang tu dulu. Okey, boleh. Ni rempah kerutuk. Rempah kerutuk ni kita terangkan dah. So mudah. Dia pure lah. Okey, ni serbuk kunyit. Okey, di sini serbuk kunyit ni dia punya color dia tak kuning sangat, dia tak kuat sangat. Okey, bila anda buat pulut kuning, masukkan rempah kunyit ni, color pun cantik. Dia tak ada over sangat macam berwarna. Dia sedap. Lepas tu rasa kunyit dia tak ada kuat sangat. Lepas tu dia punya bila kita rendam beras pulut. Ya, betul. Saya sampai lupa kan. Okey, kita rendam beras pulut dengan serbuk kunyit ni. Kadang-kadang ada seredak kasar tu kan. Setengah orang dia basuh nak ni kan. Tapi saya guna serbuk kunyit ni, saya guna dia, color pun cantik, seredak pun kurang. Tahu kan seredak kan? Dia punya macam dia macam habuk betul. tu kan? Okey, habuk tu kan. So setengah tu dia kasar kan. Saya terpaksa ambil nasi atas beras tu kan. Tapi insya-Allah dia punya color saya puas hati serbuk kunyit dia ni. Okey, dengan serbuk kunyit juga anda boleh guna biasalah nak goreng ikan, ayam, daging kunyit kan. Okey, daging kunyit, kalau cara anda nak masak daging goreng kunyit, sebenarnya anda tak perlu nak gaul dulu daging. Paling cantik
biar daging tu lembut. Kalau nak daging lembut, anda rebus dulu. First anda rebus dulu daging tu, okey, lembut, anda sejat bagi kering. Jangan terus masak dan tu goreng. Bila dah kering tu, minyak dah panas, anda masukkan daging dalam kuali. Dah jelas Okey. Tips dia masuk daging dalam kuali tu, goreng. Masukkan serbuk kunyit. Tips dia, masukkan serbuk kunyit dalam kuali tu, gaul. Gaul dalam tu gaul dalam tu. Tak perlu nak perak-perak begini semua. Ini untuk memudahkan anda. Tips untuk. Lepas tu letaklah dia punya garnishing dia. Bawang, holland lah, lada merah ke. Ikut carrot ke. Masuk lada ni. Baru dia punya rasa, aroma dia kan. Menjadi, Nazila. Okey, ini kita dah cerita pasal kunyit kunyit. Okey, so kalau anda order di www.azadel.com, rempah Azadel. Okey, kalau kita kadang-kadang kan kita nak order something tu kan kita terfikir, saya order rempah sup dengan rempah kerutuk ni tapi macam tak berbaloi je, tak ada garam, tak ada kunyit. Jangan risau. Ada garam, ada kunyit. Kita letak sekaligus supaya anda boleh terus sapu semua, beli sekaligus. Tak payah lepas ni nak keluar rumah ke, nak kena redah roadblock ke, dah tak payah. Sebab kita bawakan rempah Azadel ni dari www.azadel.com straight terus ke rumah anda. Hanya dengan satu klik sahaja, semuanya sudah berada di tangan anda. Okey. Betul. Okey, Najla. Dekat sini anda tak nampak pun garam, kan? Sebab garam dia ada. Nampak kehebatan. Okey, ini dia garam Azadel. Terima kasih Tuan Saha kita. Okey. Garam. Sebab saya pun lupa kan, banyak sangat dia punya rempah ni kan. Okey. Serbuk garam. Nampak dia punya color dia ni kan. Okey, color dia Himalayan salt. Garam bukit Okey. Dia pun rasa dia organik, dia tanpa perasa tambahan, sedia dimasak tanpa bahan pengawet. Dia organik. Itu yang penting, dia organik. So dia punya rasa dia tu, bila anda nak masak suatu benda, anda kena rasa garam. Garam ni bukan semuanya sama. Ada yang rasa tu masin-masin sangat dia punya garam tu. Ada yang rasa garam tu, rasa garam ni rasa berlemak kan, rasa macam tu. Ya betul, memang ada. Bukan tak ada. Tu sebabnya dia orang bezakan garam bukit, garam biasa kan, yang dia orang buat, yang dia orang ni apa semua tu ada. So bila anda rasa garam tu, baru anda tahu masakan anda tu macam mana nak tambah apa, nak lebih apa kan. Sebab saya selama saya masak di dapur ni, saya tak mengguna pun bahan perasa lain. Hanya menggunakan pure rempah Azadel. InsyaAllah dia punya rasa tu marilah. Dia punya rasa tu, apa yang kita nak tu rasa. Sebab saya nak kongsi dengan anda tentang rempah-rempah ni, rempah kari, rempah kerutuk, garam-garam, serbuk-serbuk ni kan, semua rempah kunyit. Sebab dia ni, dia masuk dalam platform Azadel ni sebab dia punya quality produk dia. Katakan, so saya jadi seronok pula. Bila kita di dapur tu, bila ada semua bahan ni, mudah kita nak masak. So, bukannya banyak pun kita guna. Mungkin dalam setengah sudu kan. Untuk yang seorang dua orang makan, katakan. Untuk family mungkin 1.5, 1-2 sudu, katakan. Dia mudahlah, sangat mudah. Dan kita dah berapa bulan di Azadel, banyak yang repeat order produk rempah. Ya, memang killer produk di Azadel. Sekiranya anda nak tengok rempah-rempah apa yang kami ada, anda boleh ke www.azadel.com. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa like dan share video ni. Okey, kita ada Tuan Ahmad Daniel kat sini. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Okey, Cik Ahmad Daniel. Sekiranya anda mempunyai perkongsian resepi ataupun nak request untuk chef ceritakan apa lagi kita boleh buat. Contoh kita ada serbuk lada hitam. Apa yang boleh kita buat dengan serbuk lada hitam? Masakan apa yang boleh kita hasilkan? Boleh drop by dekat ruangan komen kami dan kami akan bacakan straight terus dari chef untuk anda. Okey, jika anda tengok ada di skrin tu segala rempah-rempah ada di situ. Hanya klik saja,
dan barang tu insya-Allah akan sampai dalam beberapa hari. Okey. Di musim PKP ni mungkin ada yang setengah tempat tu dia PKPD. PKPD. So dia terhadlah keluar tu mungkin saya tak tahulah kalau kata anda order dia boleh sampai direct ke tak tahu kan PKPD. Okey. Sekarang ni okey, contoh macam Cik Najah cakap serbuk lada hitam. Okey, serbuk lada hitam ni dia adalah serbuk. Okey, dia bukan blend kasar ke tumbuk kasar, tak. Dia serbuk, betul-betul serbuk. Dia memang halus lah. Dia memang halus. Bila contoh kalau macam anda nak masak black pepper sauce. Yes, okey. Black pepper sauce ni dia ada tak banyak. Dia cuma ada bahan-bahannya. Tapi anda katakan nak buat just untuk yang segera. Contoh, kita ada instant dia. Kita bukan kita ada. Dekat luar sana, dia ada instant. Contoh, brown sauce. Dia ada tulis brown sauce tu. So, bila anda bancuh, anda masukkan serbuk lada hitam. Serbuk lada hitam ni, satu sudu teh, kan? Anda akan rasa dia punya ni. Tapi dia tak ada nak gigit kasar. Bau rasa berangin dia. Dia direct rasa. Serbuk ni dia direct rasa. Sebab saya try buat sos lada hitam. Lepas tu anda letak sikit fresh milk ke susu cair ke untuk bagi dia lemak untuk brown sauce anda. Dengan kita punya rasa serbuk lada hitam tu tak kasar sangat kan. So dia sampai dia punya rasa black pepper sauce tu kan macam kedai western lah orang kata. Kalau anda buat di rumah je dengan hanya serbuk lada hitam. So apa lagi? Jika anda ada perkongsian tentang lada hitam, serbuk lada hitam, nak letak masakan apa yang perlu ada lada hitam, anda boleh share di komen kita. Mana tahu kita tengok apa tu, saya tengok bawah scroll, tengok ada masakan yang anda dah buat, resepi anda, dan saya akan cuba implement di dapur saya dengan resepi anda. Okey? Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada Puan Hafsah Ibrahim. Ya, Puan Hafsah. Assalamualaikum. Okey. Okey, katanya hanya membeli rempah ratus boleh menjana income ya. Betul. Sebab kat mana lagi kita nak berbelanja kan, kita keluar duit tapi kita dapat balik duit kita. Dapat pulangan balik. Dapat cashback. Mana lagi kalau bukan di www.azadel.com. Jadi hanya dengan membeli kita dapat balik cashback. Okey, bayangkan betul tak? Betul. Okey. Dan rempah-rempah yang kami sediakan dekat depan ni adalah sesuai untuk seisi keluarga anda. Hari-hari kadang-kadang kan kalau menu tu sama, boring juga chef kan? Betul. Kita nak kepelbagaian. Contoh hari ni kalau kita buat nasi biryani, esok kita buat nasi tomato pula. Semacam itulah. Dia ada kepelbagaian. Dalam satu minggu tu menu kita bertukar-tukar. Barulah berselera ahli keluarga kita nak makan. Okey, seterusnya apa yang kita ada, Chef? Okey, kita ada, saya nak kongsi tentang apa kadang benda-benda ni, contoh ni serbuk halia tadi. Serbuk halia. Okey. Ni serbuk halia yang saya cakap ni. Okey. Jika dia macam bawang lah kan, bila ada buruk apa semua, bila ada backup anda ni, serbuk halia ni memudahkan anda. Serbuk halia ni dia boleh buat air ya. Boleh buat air. Ya, saya. Maksudnya macam teh halia boleh masuk boleh masukkan. Janji panas lah, jangan sejuk. Sebab dia nak, kalau boleh dia nak larutkan itu kan. So nak buat minuman jus ke, contoh lemonade ais kan, anda boleh letak serbuk halia. Okey, yang mana ada angin-angin dalam badan tu kan. Dia juga mengubat buang angin. Buang angin. So rasa pun sedap kan. Dia pure halia. Orang kata kan, dia memang membantu anda di rumah lah katakan. Kalau katakan anda nak masak apa kan, banyak masakan yang menggunakan halia. Contoh nak perap ayam, anda perlukan halia. Bawang serbuk bawang merah. So tak payah nak ni. Okey, contoh saya nak kongsi sikit Najla. Ya, silakan. Okey, kita nak buat ayam goreng berempah. Okey, saya nak kongsi tips lah. Tip bukan tips, orang kata resepi lah sambil tu kan. Tapi jika anda ada resepi yang lain, anda boleh
kongsi juga di bawah tu. Okey. Ini resepi yang saya buat. Okey. Contoh ayam goreng berempah. Anda nak masuk dua rempah kari ni pun boleh, ataupun rempah kari ikan pun boleh. Rempah kari ikan ni dia bau dia kuat. Rasa dia kuat. Rasa dia kuat dan sedap. Yang penting sedap. Okey. Rempah kari daging pun boleh. Rempah kari daging. Lepas tu bawang merah, bawang putih. Okey, kita ada bawang putih juga. Sebut bawang putih. Kita ada sebut bawang putih ni adalah backup anda di rumah juga. Dan kita masukkan apa tadi, kita nak buat ayam berempah halia. Halia. Okey. Dan satu lagi lengkuas. Ini adalah bahan-bahan basah. Bahan-bahan basah yang sebelumnya ni memang ada di rumah anda. Okey. Yang kadang-kadang kita nak beli lengkuas tu memang terhad. Kita sebenarnya lengkuas ni kita nak pakai sikit je di rumah. Bukannya kita nak pakai macam halia, macam banyak, setengah inci, 1 inci, 2 inci. Macam lengkuas ni kita nak pakai sikit je. Tapi kadang bila kita beli banyak, takkan nak ambil, kadang dia dalam lengkuas kan, lengkuas fresh tu dia besar. Takkan kita nak kerat kan di pasar. So apa pula orang tu kan, orang jual tu kan dia ni. So kita terpaksa beli stokor tu. Orang Terengganu kata stokor. Okey, kita beli stokor tu dan kita timbang. So kita nak pakai sikit je. Betul. Tapi bila ada lengkuas, serbuk lengkuas ni, anda simpanlah berapa lama pun di dalam suhu bilik, tak rosak. Okey, tak rosak. Insya-Allah. Sebab anda guna setengah sudu. Kalau rasakan nak kuat lagi, contoh nak buat rendang ke? Yes, rendang. Anda pakai lengkuas serbuk. Tambah-tambah raya haji nak dekat kan? Banyak benda-benda tu, lengkuas, halia, memang akan sold out. Dan bukan sekadar sold out, barang akan jadi mahal. So bila anda ada bahan-bahan ni di rumah, okey, dia mudahkan anda. Okey, kita balik tadi pasal ayam goreng berempah. Takut terlepas. Kawan tanya kan, mana ni kan resepi ayam goreng berempah ni kan? Okey. So kita letak bahan-bahan tadi, lengkuas, halia, bawang merah, bawang putih, okey, rempah kari, dan letak tepung kastad. Kastad Ya. Selama ni saya ingat tepung biasa tu bukan lah? Okey. Kadang orang kata kastad ni buat puding, buat kuih kan. Boleh. Dia tepung kastad, lepas tu campur pula dengan tepung jagung. Kan? Tepung jagung, lepas tu letak telur. 1 biji ke, ikut kuantiti ayam kan. Anda gaul, letak perasa perap. Ikutlah anda nak perap semalaman ke, nak perap ke, terpulang kepada anda. Lagi lama, lagi sedap. So, tepung-tepung tu, dia merangupkan ayam, anda punya ayam goreng. So, tambah pula dengan daun kari. Kan? So, satu lagi. Dalam ayam goreng berempah tu, kita ada, Najla, serai. Anda tak perlu nak titik serai pun. Kan? Anda cuma letak 1 sudu kan? Untuk nak kuat rasa lah. Boleh. Rasa dia punya serai tu kadang nak letak lah, nak blend, nak potong apa semua, gaul-gaul, perap kan, tak payah. Chef cakap macam ni, saya teringat pula. Kalau dekat dapur, kan, kita nak masak kan. Contoh kita nak masak masakan yang complicated lah kan. Contoh macam heavy meals, contoh macam rendang ke, kari kepala ikan ke kan. Dah menjadi macam banyak kerja tau. Kita nak kupas bawang lagi. Lepas tu kita nak pergi tengok benda lain lagi. Kita nak pergi cari lada lagi. Macam-macam benda. Jadi, preparation tu saja, Chef, saya rasa boleh makan masa lebih dari 30 minit. Itu baru preparation, tuan-tuan dan puan-puan. Belum lagi benda lain. Nak siang ikan lah. Nak potong daging lah. Macam-macam benda. Betul. Okey. So dengan serbuk ni kita memudahkan, betul tak? Kan? Ya, macam serai tadilah yang Chef cakap tadi. Kan kita tak perlu titik. Ya, kita tak perlu titik, kita tak perlu nak blend kan, serai tu hanya menggunakan serbuk saja. Anda boleh menyediakan satu hidangan untuk family anda. Okey. Dan juga sekarang ni musim bukan musim, raya haji pun nak dekat kan, nak dekat. So
dekat rumah pun nak buat apa tu? Rendang kan, rendang digalakkan dan dialu-alukan. Kadang-kadang kat pasar tu serai, lengkuas, apa lagi halia. Kadang serai, biasanya serai lah. Serai ni memang sold out. Dan satunya bila sold out, harga pun melambung. So ada yang itulah yang ambil kesempatan tentang musim-musim ni yang susah-susah. So bila anda ada produk serbuk serai ni di rumah, dia memudahkan anda, okey? Tak payah nak pergi pasar, nak beratur apa semua tu, okey? Anda hanya menggunakan serbuk serai untuk menjadikan rendang anda tu rasa pure dia. Rasa orang kata apa? Asli dia tu kan. Sebab kat sini dia tak ada bahan pengawet. Bahan pengawet tak ada, tanpa perasa tambahan, sebab dia sedia dimasak. Sedia dimasak. So bila anda nak perap, anda bubuh satu sudu, anda perap. Bila anda nak bubuh dalam masakan, contoh rendang, anda bubuh dalam masakan anda. Okey. Jika ada pengguna-pengguna kita yang nak kongsikan resepi-resepi, boleh share kongsi anda resepi anda di komen-komen tu. InsyaAllah kita akan cuba. Kita akan cuba masakan tu. Resepi anda tu. Ya, Puan Hafsah Ibrahim kata, betul tu, kerja memasak menjadi mudah. Ya, Puan Hafsah. Okey, nampak tak? Okey, suri rumah. Puan Hafsah kita ni, dia ada beli ada ni Okey, dia adalah pengguna Tega kita. Pengguna Tega serbuk Azadel, dan dia ada kongsi masakan-masakan menjadi mudah. Memang jadilah. Kadang-kadang bila benda ni ada di rumah, serbuk-serbuk ni, dia akan kreatif di dapur. Ya, kan? Betul sangat. Sebab saya dah merasainya sendiri dan memang betul kreatif. Saya punya masalah jiwa tekanan kerana nak makan lela tu mudah selesai. Disebabkan oleh rempah Azadel tadi. Just ambil je dekat kita punya rak tu kan, terus masukkan. Bukan dia susah pun. Tengok ni, dia macam dekat atas ni kalau kita perhatikan, dia ada tempat buka ni kan, seal ni. Okey, kita buka. Lepas tu kita terus je masukkan. Senang sangat-sangat. Tak payah susah-susah. Macam yang chef cakap tadi kan, kenapa kita nak kena pergi titik serai lah, apalah, kalau kita boleh masukkan terus dan rasa dia sedap. Betul. Naik aroma dia tu, naik asli kekampungan dia tu kan. Tapi kalau katakan nak katakan 100% macam fresh, saya tak boleh nak ni. Sebab apa? Yang orang kata sebab serbuk ni adalah memudahkan anda. Cuma tak perlu nak blender, itu maksud saya kan. Lagi satu, dia punya jangka hayat dia, shelf life dia 2023. Bermakna ni 2 tahun. 2 tahun anda simpan di dapur anda tu, di rak tu, 2 tahun tak rosak. Orang kata kan. So orang kata mustahil pula kalau katakan tak guna kan sampai 2 tahun kata kan. So anda guna, mungkin banyak kan resepi-resepi bila ada dengan rempah-rempah ni. Macam-macam lah, tiba mari idea. Kadang orang nak letak apa tu, jepuk serai pun ada kan. Dia nak test kan. Itu terpulang pada anda kan. Sebab dia jadi kreatif. Contoh macam laminate, ais. Letak serbuk serai. Letak halia. Jadi letak air apa tu, askim soda. Askim soda. Memang rasa dia punya aroma dia tu. Okey, lagi. Apa kita berceritakan? Ada mushroom tak, chef? Okey, ya Najla, mushroom. Okey. Yang ni saya serbuk personally mushroom. Pernah buat resepi cucur mushroom. Dan sangat sedap. Serius Najla? Serius. Okey. So, Cik Najla kita buat cucur mushroom. Tapi saya tak pernah cuba lagi. Saya mungkin nanti kita boleh cuba. Tengok dia buat dia punya ni dah. Okey. Serbuk mushroom. Okey, saya tak pernah cuba. InsyaAllah nanti saya akan adakan satu sesi video untuk serbuk mushroom. Kita tengok rasa dia macam mana. Okey, bila katakan serbuk mushroom ni, orang akan automatik dia akan
mushroom soup lah kan. Bila ada mushroom soup, garlic bread pula kata kan. So dia bukannya perlu sangat, orang kata bukan perlu sangat. Hanya satu produk ni sebut mushroom, hanya gunakan satu masakan saja. Contohnya kita boleh macam Cik Nazia kongsikan tadi, jepuk. Cucuk lah, orang kata cucuk udang ke, cucuk apa bawang ke. Bubuh sebut mushroom ni, rasa dia punya ni. Sebab apa? Dia macam sama juga. Dia sedia dimasak tanpa bahan pengawet dan perasa tambahan. Okey? Bila anda masuk dalam masakan anda, cucur tu kan, so rasa dia punya mushroom tu kan. Dan dia boleh digunakan untuk buat sos juga Sos macam mana tu chef nak buat? Okey. Dia bancuhan dia pekat. Mushroom ni dia pekat Bila dia macam bila katakan dekat sini dia ada protein dia ada soy powder, brown sugar, dia warna dia kemerahan. Bila anda buat contoh black pepper sauce. Yes. Okey, black pepper sauce boleh anda gunakan black pepper sauce menggunakan mushroom, boleh. Dengan lepas tu anda letak untuk bagi dia punya color dia, lemak dia, anda letak fresh milk ataupun susu cair. Lepas tu anda boleh campurkan dengan lada hitam. Disebut mushroom ni. Okey, sebut mushroom ni boleh buat sos, boleh buat sup, boleh buat sayur sup tu kan. Sayur, apa-apa jenis sayur yang orang kata bila kita masak sayur, ada sayur yang orang kata kadang-kadang budak-budak pun kurang kan nak makan sayur kan. Betul. Try. Anda cuba buat sup mushroom sayur kan. Tengok, tapi jangan pekat sangat. Anda letak susu cair sikit bagi dia nampak color dia cantik itu kan. Tengok anak anda bubur fish cake ke ayam ke kan. So tengok dia punya rasa tu dan tengok dia punya selera tu macam mana. Sebab apa? Budak-budak ni suka sup, mushroom soup ni dia suka. Suka. Dan dia bancuhan dia pekat. Bila anda try contoh satu sudu, anda try masak, okey, bancur cair. Tapi bila masuk dalam periuk atau dapur, dia akan pekat. Jadi serbuk mushroom ni boleh tak kita masukkan misalnya dalam masakan lain? Boleh. Bukan hanya untuk resepi mushroom sajalah, tapi contoh kita nak masukkan dekat masakan lain. Okey, masakan lain contoh kalau macam mushroom ni nak bubur dalam kari ikan, tak munasabah nak kata kan. So untuk anda buat kreatif tentang yes, betul. Kalau anda lihat ni skrin ni, saya buat carbonara, spaghetti carbonara menggunakan mushroom, sebut mushroom ni. Okey, paste dia. Anda hanya perlu letakkan additional cream cheese. Okey, cream cheese ataupun slice cheese untuk naikkan dia punya ni. Lepas tu fresh milk atau susu cair, lada hitam sikit, lada putih sikit kan. So jadi dia punya carbonara tu. Kuah carbonara tu jadi. So tak perlu anda nak pergi beli yang siap, yang ready made apa semua. Ni benda ni yang dah ada, yang dah sedia di rumah dan tahan lama. Anda boleh guna lama-lama. Untuk satu sudu, dua sudu, tengok hidangan lah. Tu tengok family, quantity family ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda tengok pada skrin anda sekarang ini, itu ya cara penyediaan spaghetti carbonara. Ya, bukan saya tak pernah cuba, saya dah cuba dia punya ni. Dan saya bagi juga kawan-kawan saya yang ada dalam studio ni merasainya, dan kita tengok dia punya feedback pun alhamdulillah. Rasalah carbonara tu kan. Tapi kalau nak katakan Italian punya rasa tu, memang mungkin adalah sikit-sikit katakan. Takkanlah kita nak claim terus, oi samalah carbonara kan. Tapi anda letaklah dia punya oregano kan. Dia kreativiti kan. Dia kreativiti kita. Sebut oregano, kita ada sebut oregano. So sebut oregano ni memang orang kata banyak juga, okey. Dalam contoh western lah, kebanyakannya western kita guna dalam
sos macam carbonara tadi, spaghetti bolognese, lepas tu pizza, paste pizza tu kita letak naik dia punya bau tu contoh kita nak buat pizza, paste tak ada kan, kita hanya ada sos tomato, sos cili di rumah. Jangan kata tak boleh boleh. Anda tumis sos cili, sos tomato, anda bubuh lada giling sikit, lepas tu anda bubuh ni oregano. Dia naik terus macam pizza Italian. Katakan memang rasa. Oregano ni dia pure oregano. Okey, dia tak ada bahan pengawet, sama juga tak ada bahan pengawet, tak ada perasa tambahan. Dia pure dan ikut sukatan anda untuk masak itulah. Okey. Lagi okey. Apa lagi? Kita ada tentang ada oregano, mushroom. Apa lagi yang kita ada? Kita ada serbuk cili. Ini penting dalam masakan Melayu ya. Ya, betul. Okey. Dia tak ada juga bahan pengawet, tiada bahan perasa. Okey, dia kat sini dia cili kering. Cili kering tulen. Asli lah, maksud dia tulen ni asli lah. Kadang saya sebut kering, jadi lain pula. Okey. Sebab dia cili kering tulen ni, asli ni, dia rasa memang cili kering lah. Cili kering, bukan serbuk cili, bukan orang kata dia serbuk ni dia memang flake, orang kata cili flake tu kita blend halus, inilah dia pure. So kalau anda nak perap ke, nak buat perapan, nak buat tumis pun boleh. Apa lagi benda yang berkenaan dengan serbuk cili ni, dia banyak masakan. So macam sekarang ni saya tak ada ni. Anda kata kalau kata anda ada resepi, okey, resepi anda boleh share di bawah dan kita tengok. Kadang-kadang saya tak mari dia punya masakan tu kan. Biasa kita cuba dah. Contohnya macam kita buat ni kan, seafood kan. Ya, betul. Ya, ni saya baru teringat. Panggang, ayam panggang. Okey. Ayam panggang. Serbuk cili memang sedap. Okey, serbuk cili dia. Macam mana nak buat kan? Okey, kita bancuk dalam satu mangkuk, okey. Kita letak bawang serbuk cili, serbuk bawang merah, serbuk bawang putih, bubuh serai, halia, sebab yang serbuk ni dia mudah maaf, angin. Okey, Puan sebab Hafsah bau ada ni. ada kongsi kat sini. Saya dah cuba resepi tu semalam, dah tak perlu guna sos Prego. Memang sedap. Yang tadi itulah mushroom tu ya Puan. Ya, okey Puan Hafsah. Okey. So, saya tak cakap, Puan Hafsah pengguna Tegar kita. Okey. Ya, betul. Dia kongsi, Hanya yang membuat merasai. Ya, betul. Sebab anda tak perlu nak cakap sebut mushroom ni hanya gunakan buat mushroom soup je ke kan? Tidak. Anda kena kreatif. Bila anda kreatif, for family di rumah pun masakan lain pula. Hari ni lain, semalam lain kan. So dengan sebab apa? Bila anda kreatif menggunakan serbuk-serbuk ni, so masakan anda tu jadi banyak. Resepi anda di rumah tu. Mulalah suami akan puji anda, anak-anak akan, "Oi mama, sedapnya," kata kan. So itu yang sebenarnya kata kan. Tapi bila anda ada benda yang contoh macam nak koyak kan, koyak ni, nak kupas ni, nak ni apa semua. So terhad. So masakan anda akan jadi terhad. So kadang-kadang nak buat cucur kan, nak cucur mushroom contoh kan. Jadi terhad hasil cucur tu je kan. Macam mana nak buat cucur lain kan? Boleh masukkanlah serbuk mushroom ni. Ini bagi saya lah Chef, bagi saya. Aktiviti memasak ni sepatutnya menjadi aktiviti yang menyeronokkan. Betul. Bukan aktiviti yang untuk kita merenyahkan. Betul. Kita sepatutnya nak pergi dapur tu kan excited. Hari ni kita nak buat apa? Apa benda macam eksperimen kan? Apa benda kita nak eksperimen pula hari ni. Tapi tak sepatutnya kita pergi dapur. Alah, nak kena kupas bawang kan? Nak kena tumbuk bawang putih pula. Tak sepatutnya jadi macam tu. Jadi di depan ni memudahkan kerja kita. Bukan tu je, macam contoh para suami di rumah kan tiba-tiba lah kan anniversary ke kan, nak surprisekan isteri ke kan. Hari ni rasa macam rajin pula nak masak. Sorry misali
kat sebelah saya ni. Selalu kan chef, macam mana chef? Kongsikan sikit. Kita bukannya orang kata saya sebab suka masak kan. Bila kita suka masak, kadang-kadang di rumah pun ada juga mood yang tak nak masak, bukannya dalam satu hari tu masak je kan. So saya nak juga rasa air tangan seorang isteri, betul tak kan? Contoh kita orang di rumah bertukar resepi kan, bertukar resepi. Kadang benda yang saya tahu saya akan buat dan orang rumah akan rasa. Orang di rumah, anak-anak, isteri, ayah apa semua kan, so akan rasa. Dan saya kadang-kadang bila kita masak kan, takut diorang boring juga kan. Tapi kita nak rasa masakan orang di rumah, diorang masak dan kita rasa. Diorang pun ada resepi diorang sendiri. Bila ada rempah-rempah ni, diorang ada resepi diorang. Macam bertukar-tukar lah. Bertukar resepi. Kadang-kadang disebab satu serbuk ni saja. Okey, satu serbuk ni saja, macam-macam resepi boleh buat. Kadang kita ada dua resepi je kita ada. Tapi bila orang rumah kita, adik-adik ke, siapa yang ada di rumah kita, masak, diorang ada resepi diorang, dan kita pun boleh masak kata gini, boleh rasa. So bila kita rasa, sedap kan. So kita tambah lagi satu menu. Okey, menggunakan satu produk je. Gitu Najla. Dia macam mengeratkan hubungan kekeluargaan jugalah ya. Gitu. Okey, macam tu. So, benda ni juga macam contoh rempah-rempah ni kan. Kita sekarang ni kita tahu yang kita tak boleh balik kampung, tak boleh jumpa mak ayah kita. Tapi kalau itu bukan alasan untuk kita tak bagi hadiah pada mereka ya. Kalau betul. Macam tu kan, kita dari jauh boleh kirimkan ni rempah-rempah ni untuk mereka yang contoh berada di kampung kan. Kita boleh terus ke mak ayah kita. Mereka boleh gunakan di dapur dan untuk memasak. Kadang-kadang mak ayah kita kan duduk di rumah kan. Duduk di rumah, lepas tu dia tahu produk sebut-sebut Azadel. Kadang-kadang bila sekarang ni mak dengan ayah zaman sekarang ni diorang ada Facebook diorang ada Facebook. Okey, kadang-kadang diorang ada ternampak page, ternampak ni sekian, so serbuk. Kadang diorang tak tahu cara membeli online. Okey. So cara membeli online, cara pembayarannya. So anda sebagai anak-anak, kita sebagai anak-anak ni, kita yang membantu mereka. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Ini perlulah kat rumah ni kan. Mak kadang apa semua ni tak payah nak pergi pasar kata kan. So macam saya di rumah ni, saya beli satu set, okey, ada berapa. Benda yang penting, tak perlu anda nak beli benda-benda yang tak terpakai. Tak terpakai tak? Macam ni pula. Okey, barang-barang yang tak guna sangat di rumah kan. Contoh, mak ayah kita bukannya buat western sangat di rumah kan. Contoh ni kan, tak perlulah. Perlu barang-barang yang asas. Kari, bawang, kan? Halia, lengkuas, itu yang asas. Barang yang perlu ada di rumah, anda hadiahkan untuk family anda. Mak ayah kita kan. Bukan anda, saya pun juga kan. Nanti klik-klik, okey mak, barang sampai dah, apa semua kan. Okey. So sekarang ni, kita nak memudahkan mereka menggunakan serbuk-serbuk dari Azadel. Sebab apa? Diorang pun nak sebenarnya. Bila diorang tengok gambar-gambar, video-video kata, adalah serbuk ni, nak kata rasa apa semua, tapi tak tahu. So nak minta tolong anda, segan. Nak minta tolong kita lah. Kadang dia nak minta tolong saya ni, dia segan kan. Nak telefon, padahal dia nak rempah serbuk je pun kan. Kata, bang tolong tak, boleh tak belikan gini-gini kan. So dia orang tak nak mengganggu kita sebenarnya. Tapi bila kita cuba adakan diri dia orang tu, okey, ke tempat dia orang, diri kita ni ke tempat dia orang. So kita perlukan benda-benda macam tu dan hadiahkanlah. InsyaAllah dengan barang-barang ni memang anak yang terbaik. Kita jadi anak terbaik. Dia sebenarnya benda tu teruji kan? Padahal serbuk je pun kan. Benda tu nampak macam simple. Tapi sebenarnya mak ayah kita hargai sangat apa yang kita buat. Sebab kita walaupun dari jauh, kita masih menjaga mereka. Betul. Dia ingatlah, memang ingat. Kata bagusnya anak aku ni kata kan. So daripada situ pun tips-tips tu kita bagi ya. Mak, hari ni cuba mak masak gulai ni gini. Anda bagi tips. So bila anda berkomunikasi tentang masakan, orang mak-mak ni dia suka bak masak. Katakan
Kalau katakan bercerita tentang emas, sekarang ni tak. Orang kata bukan zaman emas lah. Zaman duduk rumah, zaman masak. So tak boleh nak pergi pun. Kan rumah-rumah nak ni. So zaman memasak di rumah. Melainkan melayari gadget lah katakan. So anda berkongsi lah. Contoh ni. Kita ada juga serbuk kayu manis. Cinnamon. Okey. Yang ni boleh guna dalam baking ke? Dalam? Baking, dalam kek. Ya. Kan? Kalau saya sebut serbuk kulit kayu manis ni, orang tak tahu. Tapi bila sebut cinnamon ya, dalam baking. Boleh kek. Okey, kita buat donat. Donat kita bubur krim sikit. Tabur cinnamon ni, serbuk bawang putih pula. Serbuk kulit kayu manis ni, dia punya rasa tu, bau dia, aroma dia memang original. Original. So, saya pernah buat donat, okey. Saya bancuh krim, dan saya tabur. Kan kita punya dia rasa. Contoh anda nak buat kek. Anda nak buat kek cinnamon. Tak perlu masa adun tu anda campurkan sekali, anda bake, kan? Bake, lepas tu anda rasa. Dia punya rasa tu memang sedap-sedap. Dia kuatlah. So saya tak boleh nak bercakap tentang kata dengan cakap, kena rasa juga kata kan. Okey, cinnamon, kita ada cinnamon. Ada lagi tak macam dekat dalam YouTube channel Azadel, kami ada sediakan pelbagai resepi yang boleh anda cuba di rumah menggunakan rempah-rempah Azadel. Kalau anda ada suggestion lepas ni kan kita boleh try apa pula chef, boleh drop dekat ruangan komen. Betul. Anda boleh komen kan, katakan boleh tak KS, saya nak cuba yang ni lah masakan ni, tapi anda tak beli lagi ya. Anda tak beli lagi. Tapi boleh tak anda buat sini? InsyaAllah saya akan cuba dengan resepi yang masakan apa yang anda nak saya buat, saya akan cuba. Okey? Dan kita akan nantikan dia punya rasa dia tu. Okey? Dalam video-video kami ni yang ada di skrin anda tu adalah masakan rempah-rempah serbuk-serbuk yang ada di Azadel. Saya cuba dan kita tim di Azadel akan masukkan video-video tentang masakan di dalam page Azadel ataupun YouTube, dan sebelum anda nak beli anda refer dalam YouTube tu, okey betul ke tak kan. Itulah masakan yang jadi. Kalau takkan kita nak benda tak jadi, takkan kita nak nak keluarkan video tu kan. So sebab benda tu boleh jadikan satu masakan tradisional ataupun western. InsyaAllah. Sebab ada beberapa lagi nasi ayam. Contoh nasi ayam ada lagi. Lepas ni kita nak buat cucu mushroom tu. Coming soon? Cucu insyaAllah. Coming soon ke kita buat kan, ataupun tengok kalau rajin, tengoklah, tengok masa anda kan. Anda boleh layari YouTube channel kami untuk melihat resepi masakan dan juga mencuba rempah-rempah Azadel di hadapan anda ini. Betul. Okey. Dekat sini kita ada komen ya chef, kita nak bacakan. Okey. Dari Puan Sri. Ni Puan Sri, Assalamualaikum Puan Sri. Assalamualaikum. Terima kasih drop by kami punya live. Okey. Kita ada Puan Jamilah Abdullah. Serbuk mushroom Azadel tu buat mushroom soup memang sedap. Ramai yang memuji mushroom ni. Ramai yang memuji mushroom. Memang sedap betul Puan Jamilah. Sebab kadang-kadang dia orang nak beli serbuk mushroom ni, dia orang akan fikir mushroom soup. Sebab bila dia orang benda ni serbuk mushroom ni ada di rumah kan, anda akan kreatif, automatik kreatif. Macam Puan Jamilah kita, lepas tu Puan Mai kita kan. Sebab diorang tu barang dah ada. So apa perlu diorang buat dengan serbuk tu kan? Mulalah masakan ni jadi. Jadilah. Sebab apa? Serbuk-serbuk yang ada di Azadel tu adalah kualiti. Ya, tu yang saya nak tekankan. Kita bukan gimmick ya, kita buktikan kepada anda. Kita buktikan kepada anda benda ni menjadi. Bukannya kita nak ambil suka-suka yang produk yang ada di Azadel ni adalah barang yang berkualiti. Anda kena faham, okey? So that's why kita produk selected lah, kita masuk ni, ini bagus ni kan, baru kita war-warkan di Azadel. Okey, contohnya lagi
apa lagi? Ada tak yang kongsi ada. Masakan? Masakan belum lagi, tapi kita ada Puan Maimunah. Puan Maimunah kata bagus juga idea anak anda Basiro ni. Makcik pun tunggu hadiah istimewa tu. Okey? Okey, Puan. Okey, Puan Mai. Okey. Ya, betul. Okey. So selain kita boleh hadiahkan kepada orang tua kita, kita boleh buat orang kata apa tu? Souvenir. Souvenir ke? Contoh ada celebration. Sekarang tak boleh buat celebration kan. So untuk kawan-kawan lah, sahabat-sahabat lah biasanya kan. So boleh packing kan, comel cantik-cantik kan. Hadiahkan. So kadang-kadang barang pun betul lah, barang tu boleh tahan lama. Tak bermaksud kan? Kita tak boleh bonding, kita tak boleh jaga silaturahim walaupun betul. Kita tak jumpa. Tapi ini adalah salah satu cara untuk kita ekspreskan kasih sayang kita. Ya, saya cakap ni betul-betul ni. Sebab memang ada antara kita punya customer yang order untuk parents mereka. Sebab jauh, yang berada di kampung, tak boleh nak reach kat sana kan. Jadi ada yang hadiahkan rempah Azadel. Ya, salah satu cara untuk menjaga ibu bapa kita walaupun kita jauh. Betul. Okey. Dari Puan Fei kita ada kari tersedap pernah rasa. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Fei ya. Okey, terima kasih Puan Fei. Okey, itu adalah pengguna-pengguna kita. Okey. Ya, betul. Bukan nak katakan sebab kadang-kadang orang di luar sana tak tahu. Okey. Tak tahu cara apa nak masak bila kita beli kan. Tapi bila ada pengguna-pengguna kita, dia share masakan-masakan dia orang. Kadang dia orang share berpuas hati ke tidak kan. So anda akan lebih teruja lagi. Hanya yang membuat yang merasainya. Ya, hanya yang membuat sahaja yang merasainya. Okey. Selain tu Okey, sekiranya anda mempunyai komen ataupun perkongsian, contohnya macam anda nak share apa yang anda masak hari ni menggunakan rempah Azadel, bolehlah drop dekat ruangan komen kami. Jangan lupa like dan share video ni. Bagi siapa yang tertanya-tanya mana nak dapatkan rempah ni kan, anda boleh dapatkan di www.azadel.com. Macam yang tertera di skrin anda, kita ada itu website Azadel, kita ada YouTube channel Azadel yang anda boleh tengok untuk anda dapat inspirasi nak masak apa hari ni gunakan rempah Azadel. Kita ada masakan dekat situ yang Chef KS kita hasilkan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan risau. Dengan hanya satu klik, boleh sampai terus kat rumah anda. Boleh hadiahkan juga untuk orang yang tersayang kan, Chef? Betul. Cik Najla. Okey, sebab kemungkinan bila anda layari website azadel.com ni, anda bukan hanya nampak produk rempah-rempah saja. Sebab bila anda masuk dalam tu, anda akan jadi rambang mata. Okey, dalam tak sengaja anda akan jadi rambang mata sebab banyak sangat produk yang berkualiti. Kadang-kadang tak tahu kan. Ada rupanya dekat sini di Azadel. Betul ada. Cuma saya tak sebutlah. Anda layari dan tengok sendirilah di page-page. Cuma hari ini saya nak tunjukkan beberapa rempah di sini, okey, dan kelebihan dia. Okey, kelebihan dia. Baiklah, kita ada komen lagi ya, Chef. Okey, Assalamualaikum Puan Saljulia. Waalaikumsalam. Puan Saljulia komen, bestnya rempah Azadel. Ya Puan, memang best. Kita tunjukkan kepada anda, ini review pengguna kita ya. Memang betul-betul guna. Betul. Okey. Lepas tu kita ada Puan Jamila Abdullah, dah beli, takkan nak nengok je kan. So kena reka resepi. Masa masak tu feeling happy je. Simpan pula dalam botol-botol cube mute, lagi bersemangat nak masak. Betul. Kreatif lah. Betul. Sebab saya ada tengok dalam WhatsApp ataupun Telegram yang pengguna kita share. Okey, sebenarnya yang seal ni, kita saja adakan seal ni untuk mudahkan anda. Okey, bila buka, kita dah masak, kita seal balik. Dia boleh seal balik ya. Okey. Dekat sini anda tengok dia ada seal ni. Okey. Kita boleh tight lah. Dia takkan masuk angin apa semua. Tapi bila ada pengguna-pengguna kita yang post dan kongsi, dia orang letak dalam botol. Kan? Botol tu memang comel lah dari dia kemas. Terima kasih. Puan siapa? Ada orang, Puan Jamilah. Puan Jamilah, betul katakan. So dia orang kreatif. Dia orang buat tu untuk mudahkan dia orang lagi kan. Mencantikkan dapur. Ya, mencantikkan dapur. Dan susun dia orang tu pun boleh tindan. Kalau macam ni payah juga nak tindan kan. So dengan adanya botol tu, bila kita tindan, space tu kita
apa tu, kita boleh jimat dah. Dengan situ. Kreatif pengguna-pengguna kita ni. Ya, betul. Terima kasih Puan Jamilah. Even resepi pun ada yang share kan. Resepi dari rempah Azadel ni lagi saya boleh kata memang kreatif lah. Memang kreatif. Sebab kita tak sangka yang macam contohkan macam manalah serbuk lengkuas ni kan boleh jadi masakan macam tu kan. Kreatifnya pengguna-pengguna kita. Okey, baiklah kita dah hampir sampai ke penghujungnya lah. Ya ke? Serius? Sedar tak sedar? Syah suka bercakap. Mungkin kita boleh sambung lagi kot. Next. Okay. Sebab saya pun tak tahulah, mungkin kita ada mungkin saya kongsilah idea kan apa semua. So kita tak ni nampak saya dengar ada suara ada request, so sambung lagi. So sebenarnya okay, kita pun tak ada tag sebenarnya kan. So that's why kita cerita atas pengalaman saya. Okay, atas pengalaman saya masak gini. Sedar tak sedar 1 jam. Lepas tu ada request pula. So tambah setengah jam. Okay, sama tengoklah nanti. Okay, Puan Faye komen. Buat surprise dan terus post. Ya, betul. Betul. Puan Faye, ada dalam kalangan customer kita yang memang dia buat surprise untuk parents dia. Betul, memang ada. Jadi jangan risau sebab dekat Azadel ni barang-barang semuanya berkualiti termasuklah rempah kami. Okey, masakan apa pun anda boleh reka nak campur ini dengan ini, campur ini dengan itu, semua boleh. Jangan risau. Dalam satu kuali tu anda nak campur pelbagai pun boleh kacau. Boleh jadi resepi yang anda mahukan. Jangan risau. Okey. Boleh, everything is possible. InsyaAllah. Tapi biar masakan tu munasabah lah katakan dengan nama masakan tu kan. Nanti kan bila suami rasa apa rasa lain kata kan. So biar rasa tu kena. Contoh kalau katakan kita nak buat rendang ayam. Anda combinekanlah. Okey, serbuk halia, serbuk serai, lengkuas, bawang merah, bawang putih, kerisik. Itu combination dia. Okey, setengah orang jangan pula ada yang setengah orang ada letak jintan kan, jintan apa semua untuk naikkan. Tapi ini adalah basic asas punya masakan rendang. Anda letak ni sajalah. Kalau katakan tiba-tiba anda kata mari mood nak letak pudina pula kan. Tapi anda cubalah. Anda cuba sebab saya pun tak tahulah rasa dia kan. Sebab anda, resepi anda kan. Resepi anda, family anda lah. Anda boleh kongsikan kepada kami resepi anda nanti. Tak ada masalah. Kita kongsi dengan pengguna yang lain ya. Bertukar-tukar. Macam Chef kata tadi, bertukar-tukar tu boleh bonding boleh strengthen the bond. Macam tu. InsyaAllah. Okay. So kita dah sampai penghujungnya. Okay. Ada apa-apa komen ataupun nak share resepi, anda boleh komen di bawah di page azadel.com dan kita boleh cuba resepi anda. InsyaAllah lah. Ya, betul. So minggu depan kita ada lagi ke? Ya, kita ada lagi. Kita akan bersiaran. Kita ada lagi. Okey. Kita terangkan pula lah. Sambil-sambil tu dalam minggu tu kita akan cuba lagi resepi-resepi dia. Okey, untuk anda cuba di rumah. Okey, jangan lupa like dan share video ini. Juga kalau anda nak tengok pelbagai lagi rempah yang ada, anda boleh pergi ke www.azadel.com. Jangan lupa follow YouTube channel kami sebab kami akan kongsikan pelbagai lagi resepi masakan. Kita takkan kering idea sentiasa hari-hari ada je benda menggunakan rempah Azadel. Okey. Sekian saja ya tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak. Anda bersama saya KS dan saya Najla dari Dapur Azadel. Okey, terima kasih kerana menonton kami di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye. Okey, nanti Cik Najla kena masak ni di rumah kan.
Okay.